digelar Wali Agung di zaman ini dan mempunyai pengikut jutaan orang dan sangat terkenal di Pakistan. Pidatonya ribuan orang yang dengar. Kelebihan yang paling besar ialah boleh merawat sihir buatan orang sehingga kan besi dan jarum keluar daripada pergelangan tangan pesakit. Ada juga yang keluar mangga serta kuncinya sekali daripada mulut pesakit dengan hanya tiupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Bagi yang baru bertandang di channel ini, saya Hashim. Bagi yang dah subscribe, terima kasih. Guys, baru-baru ini kalau kita buka TikTok sering keluar video ini. Video-video dia banyak yang FYP. Saya sendiri tengok sampai 5 kali dan tertanya-tanya siapakah orang ini. Bila kita baca komen, banyak juga komen-komen yang ingin tahu siapakah orang ini dan ingin tahulah apa yang berlaku, tapi bahasa Urdu pula yang mereka ucapkan. Jadi hari ini kita cuba bahas siapakah beliau yang menjadi tanda tanya kepada rakyat Malaysia dan juga Indonesia. Sahabat semua, lelaki ini bernama Habib Hussain yang dilahirkan pada 6 Jun tahun 1979 di Kotli Satian, Rawalpindi, Pakistan. Kalau ikut tarikh lahir beliau, lebih kurang 44 tahun lah umur dia sekarang. Seorang pemimpin sufi yang mengamalkan tarikat Qadiriyah. Beliau juga terkenal secara meluas kerana mengamalkan dum dan doa, iaitu zikir dan doa-doa yang Islamik untuk penyembuhan orang lain. Dan antara zikir ataupun kaedah yang digunakan ialah zikir yang bertiup. Dan beberapa lagi kasidah yang dia bawa bersama jemaahnya. Beliau ini juga digelar sebagai Badashah Sarkar, iaitu penjaga tempat mulia yang bernama Balawara Sharif sekarang, dan juga semua cawangan Balawara Sharif di seluruh dunia. Kiranya banyaklah tempat dia. Untuk pengetahuan semua, Balawara Sharif ni ialah tempat yang mulia bagi mereka dan tempat untuk merawat pesakit-pesakit yang terkena gangguan sihir dan juga penyakit-penyakit yang susah nak dirawat. Disebabkan itu, ramailah yang datang untuk meminta rawatan. Lebih kurang macam hospital lah, tetapi ia menggunakan kaedah yang lain. Dan pesakitnya bukan 100 yang datang, tetapi ribuan, dan perlu beratur panjang jika nak dapatkan rawatan daripada beliau. Disebabkan kelebihan yang ada dan dia mampu merawat pelbagai penyakit, tidak kira penyakit gangguan jin ataupun masalah fizikal, sehingga kan ada yang sampai boleh berjalan terus dengan hanya beberapa jurus dan juga tiupan daripada beliau. Luar biasa. Sahabat semua, banyak juga perkara pelik yang membuat ramai takjub dengan rawatannya. Antaranya ialah rawatan saka dan juga sihir, sehingga kan besi dan jarum keluar daripada pergelangan tangan pesakit dan ditunjukkan secara langsung kepada pengikutnya. Ada juga yang keluar mangga serta kuncinya sekali daripada mulut pesakit dengan hanya tiupan dan beberapa gerakan daripada beliau. बहुत सारे लोग दुनिया में कहते हैं जादू का तोड़ हो गया, बंदिश का खत्म हो गया, किसी का ये नजर का खेल नहीं है। काश अगर तुम इसी ताले की चाबी जो है, ये आप उठा लें, आपकी बहन है, ये देख लें, इसी ताले की चाबी जो है वो निकली है, सोचन और अकल के से बाहर है। वही चीज करामत चलाती है जो अकल और समझ से बाहर है। बस ये करामत तब आती है जब सीने के अंदर इश्क मुस्तफा आ जाता है। Moto Habib Hussain ni ialah menyelamatkan nyawa manusia dan juga bukan manusia, dan membantu mereka dan meringankan penderitaan mereka. Kiranya dia ni seorang tabib lah, seorang perawat. Jadi orang ramai daripada semua lapisan masyarakat yang berada di Pakistan dan juga di luar Pakistan datang menziarahi Khatib ni kerana sakit, ingin mendapatkan rawatan, juga untuk mendapatkan bimbingan rohani, menyelesaikan masalah sosial, menyelesaikan masalah rumah tangga, dan segala-galanya yang berkaitan masalah dan penyakit boleh diselesaikan oleh Habib Hussain ni. Beliau sangat terkenal untuk menyembuhkan penyakit perubatan dan juga penyakit-penyakit yang di luar perubatan. Penyakit yang tidak boleh diubati seperti gangguan saraf, keganasan, penyakit-penyakit pelik lah yang sukar untuk disembuhkan, yang mana pihak hospital pun angkat tangan kerana tidak ada ubat. Tetapi Habib Hussain ni ada penyelesaian kepada semua masalah-masalah yang mereka dapati. Jadi kepercayaan kepada beliau ni sangatlah tinggi sebab orang yang sakit memerlukan rawatan dan inginkan kesembuhan yang cepat.
Di samping dia merawat, sebenarnya dia pun memberi nasihat kepada pesakitnya. वो तो जहन्नम सीधे जाएंगे। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से जो हदायत से हटे, अल्लाह उन्हें हदायत नसीब फरमाए, और जो हदायत पे हैं, उन्हें ताजदारे Dengan nasihat yang baik dan meletakkan kekuasaan dan kesembuhan hanyalah daripada Allah, dan dia hanyalah asbab sahaja. Khatib Husaini juga mempunyai berjuta-juta pengikut di seluruh dunia, dan dia telah melihat lebih daripada 30 juta orang secara bersemuka dalam tempoh 15 tahun yang lalu yang datang melawatnya untuk pertemuan berkat dan juga untuk mendapatkan rawatan. Khatib Husaini berkecimpung dalam bidang rawatan lebih kurang 20 tahun dah, dan memiliki kekayaan yang agak luar biasa sehingga akan menjadi persoalan, dan terdapat juga pengikutnya yang melebih-lebihkan dia sehingga ada yang mengangkat dia sebagai wali Allah, imam akhir zaman, dan berbagai-bagai lagi pangkat yang mereka berikan. Walaupun begitu, dia tidak juga terlepas daripada wujudnya golongan yang membencinya, sehingga kan terdapat juga tuduhan-tuduhan dan fitnah yang dia dapat. Antaranya tuduhan mencabul, mengaut keuntungan, tunggang agama dan sebagainya. Mungkin ini juga tuduhan puak-puak yang tidak senang dengan kehadirannya, kerana karisma dan pembawaan yang menarik ramai orang dan pengikutnya setiap hari makin bertambah. Tetapi dengan semua tuduhan-tuduhan tersebut, dia pun menjelaskan satu persatu dengan mengatakan bahawa dia tidak ada kepentingan, yang dia lakukan cuma nak bantu orang lain. कि मैंने 3 काम अपनी जिंदगी में ऐसे किए हैं जिनके अंदर कोई लालच नहीं था, कोई दुनियादारी नहीं थी। एक हुजूर का मीलाद बनाया तो दिल के अंदर कोई लालच नहीं था। पूरी दुनिया में चश्मे फलक ने 7 लाख आदमियों का समंदर कहां देखा? सियालकोट की सरजमीन पे जिनकी ज़बान से आवाज आ रही थी लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरब की सरजमीन पे ये रवाज नहीं, ऐसा तरीका नहीं कि लोग मीलाद की महफिलें बनाएं। और उस शारजा की सरजमीन पे मैं जब पहुंचा तो चश्मे फलक ने उधर भी पहली मर्तबा हुजूर के गुलामों का एक समुंदर देखा। दूसरी बात, मेरे मुर्शिद करीम हुजूर गौसे पाक की 11वीं पूरी दुनिया में मैं मनवाता हूँ। मुझे कसम है कि मैंने आज तक एक 10 पैसे का भी लालच रखकर गौसे पाक की 11वीं नहीं बनाई, बल्कि उनकी मोहब्बत बनाई। और तीसरी बात, मैंने 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को देखा, और मुझे कसम है कि मैंने किसी को दिखावे के लिए नहीं देखा, मैंने अल्लाह की मोहब्बत में लोगों को देखा है। Sahabat semua, setelah sekian lama dalam bidang rawatan, akhir-akhir ini dia pun membuat akaun TikTok, akaun media sosial yang lain. Mungkin yang buat tu adalah pengikutnya. Jadi viral lah Khatib Husaini di media sosial. Bukan hanya di Pakistan sahaja, malah di negara-negara yang lain, sehingga kan di Malaysia pun video-videonya FYP. Mungkin juga teknik pembawaan ataupun cara dia yang unik. Selain itu, Khatib ini juga antara orang yang sering mengadakan sambutan maulid Nabi, dan dia salah seorang yang berani buat maulid tanpa menghiraukan puak-puak yang menentangnya, dan juga menegur orang-orang Arab yang tidak merayakan maulid. Agak berani jugalah. Sisi baiknya ni, di samping merawat, dia juga sering memberi makanan kepada pengikut-pengikutnya dan juga kepada pesakit. Jadi kiranya dia ni orang besarlah di Pakistan, orang yang terhormat. Meskipun begitu, dia tidak lari daripada tomahan, tuduhan-tuduhan yang keras, sehingga ada yang mengatakan apa yang dilakukan selama ini, apa yang dia buat bukanlah daripada ajaran Islam. Wallahi wa billahi wa tillahi, this is not Islam. It has nothing to do with Islam, not with the Quran, not with Prophet Muhammad, not with the Sahaba, not with Ahlul Bayt, nothing. I am educating you guys. This is not my religion whatsoever. Kita bersangka baik, mungkin apa yang dia lakukan adalah kaedah dakwah dalam merawatan. Allah memberi kelebihan kepada dia. Dari sisi itu, Allah lah yang lebih mengetahui. Jadi bagi yang bertanya-tanya siapakah beliau, beliau adalah seorang perawat, orang besar yang boleh merawat berbagai penyakit dan juga cukup terkenal di Pakistan. Jadi cukup sekali itu saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.